Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله واللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, pertama-tama selayak dan sepatutnya lah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala telah hubungkan kita subuh-subuh hari ini dengan satu tempat yang begitu disukai, begitu dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri. Sebagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu, ahabul biladi ilallahi ta'ala masajiduha, secinta-cinta, sekasih-kasih tempat bagi satu-satu kawasan itu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala ialah masjid-masjid dia. Jadi surau masjid tu samalah. Saya di wilayah persekutuan ini kalau ikutkan majlis Jawatankuasa Fatwa Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan lah. Mereka telah buat satu ketetapan pada tahun 2016 bahawasanya masjid dan surau itu hak dia adalah sama, walaupun nama tak ditukar jadi masjid, tetapi dia hukum hakam dia tu sama macam masjid. Itu bagi wilayah lah. Saya tak pastilah negeri lain. Jadi kita dah tak ada susah hatilah dengan adanya ketetapan itu. Baru-baru ni pun saya WhatsApp pada Sahibus Samahah Dr. Luqman, mufti wilayah yang sekarang ni. Saya tanya juga tentang masjid surau ni. Jadi Al-Fadil Sahibus Samahah kata masih dipakailah yang diputuskan pada 2016. Dia pun rujuk kepada keputusan yang sama. Maknanya kita nak semayang, nak naik masuk surau kita ni, nak solat tahiyatul masjid lah, bukan tahiyatul surau lah. Boleh lah. Mana guna tahiyatul masjid kan. Dan kita boleh beriktikaf, maksudnya kita boleh beriktikaf. Boleh iktikaf. Kalau bagi mereka yang berpendapat bahawasanya surau dan masjid itu adalah berbeza, maknanya dia tak boleh iktikaf. Tak boleh iktikaf. Sebab yang boleh iktikaf ini ialah di masjid. Okay. Dan jika itu juga ketetapannya, maknanya kita kena jaga segala hukum hakam yang berkait dengan masjid. Walaupun di surau, walaupun nama kita ni Surau Al-Furqan, tetapi hakikat di segi hukumnya ia adalah masjid. Maknanya orang yang berhadas besar tak boleh masuk dalam masjid. Mana kaum ibu yang haid tak boleh masuk dalam masjid, dalam surau. Maksud saya surau. Mana berlakulah apa-apa hukum. Itu dari segi fiqahnya lah. Tetapi yang lebih saya nak tekankan ialah kita kena dengan penuh syukur. Ialah Allah SWT izinkan kita dapat berada di surau ini. Maksudnya samalah dengan kita berada di masjid, kerana dia punya kedudukan dia sebenarnya sama, serupa saja. Jadi kita kena syukur banyak-banyak, kerana kita sekarang ini berada di tempat yang paling Allah Ta'ala suka, Allah Ta'ala kasih. Ini hadis riwayat Muslim kan, hadis sahih. Jadi kita kena syukur. Jangan sampai kita tak rasa apa-apa, tuan-tuan. Bila kita tak rasa apa-apa, seolah-olah kita meremehkan
kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Kita ni memang sebab selalu datang, selalu solat, kita akan anggap benda tu biasalah. Dah subuh-subuh ni bangun, datanglah sembahyang subuh di masjid, di surau. Memang macam tu dah, kan. Subuh, sembahyang subuh, masuk zuhur, sembahyang zuhur. Bila maghrib nanti kan, datang surau lagi, kan. Jadi kita rasa macam biasa-biasa. Hakikat sebenarnya ini taufik yang sangat besar daripada Allah. Bila kita dapat datang, kita dapat tunaikan perintah Allah, lebih bagi solat yang begitu besar kedudukan dia, begitu tinggi kedudukan dia, dan begitu penting kedudukan dia dalam Islam ini, kan. Mawdi'us salati minad din ka mawdi'ur ra'si minal jasadi. Kedudukan solat dalam agama ini seperti kedudukan kepala kepada badan. Nabi umpamakan sedemikian. Kalau satu orang manusia tidak akan dipanggil manusia kalau dia tidak ada kepala, maka macam tu jugalah mustahil seorang itu dapat dikatakan benar-benar seorang yang Muslim jika dia tidak tunaikan solat. Ini nak bagi tahu kedudukan solat, kan? Kedudukan solat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala begitu penting, kan? Begitu penting. Satu orang tak ada tangan, kita tak pelik. Satu orang tak ada kaki, kita pun tak heran. Kita pun tak ada masalah. Kalau jumpa dia pun kita boleh bagi salam, kita tanya khabar. Tapi kalau jumpa satu orang tak ada kepala, ada yang nak bagi salam? Assalamualaikum. Nampak orang tak ada kepala berjalan hulu hilir. Assalamualaikum. Nak mana tu, kan? Ada kita nak bertanya? Tak adanya, kan? Sebab kita tahu ni bukan orang dah ni. Kalau tak ada kepala ni bukan orang. Sebab itulah Nabi SAW beritahu yang membezakan antara iman dan kufur ialah solat, kan? Yang membezakan antara iman dan kufur ialah solat. Jadi kita kena syukur banyak-banyak. Hari ni hujung akhir zaman ni macam-macam, kan? Macam itulah macam yang mungkin saya dah cerita kat sini. Isteri saya mengajar tingkatan 4, kan? Pendidikan Islam tingkatan 4 di satu sekolah lah. Hari tu entah apa cerita dia, tiba-tiba dia bertanya, dia buat survey. Siapa ni dalam 40 orang ni yang cukup sembahyang 5 waktu? Ni bukan darjah 4 ni, tingkatan 4. Siapa yang cukup 40 waktu? Yang angkat tangan 3-4 orang je. 3-4 orang saja. Lepas tu tanya lagi, siapa yang 4 waktu, siapa 3 waktu? Dan bila tanya waktu mana yang paling tak cukup tu, subuh. Padahal budak-budak ni nak masuk sekolah 7.30 tu dia kena terpacak dah dalam kelas. Mana dia nak bangun pukul berapa tu? Tapi subuh itulah yang ditinggalkan. Ini nak bagi tahu, saya bukan nak bagi tahu tu teruk. Tak, bukan masalah. Kita nak ambil satu sisi lain, iaitu nak bagi tahu taufik dapat tunaikan solat ni bukan kecil-kecil anak punya taufik. Terutama kita sekarang ini, akhir zaman dah, hujung akhir zaman ni. Lepas tu isteri saya pun tanya lagi, kata cakap terus terang lah, kita ikhlas bercakap ni. Siapa sini mak ayah dia yang semayang, yang tak semayang? Tuan-tuan, ada yang bagi tahu, mak saya semayang, bapa saya tak semayang. Ada pula yang bagi tahu bapa saya semayang, mak saya tak semayang. Ada juga yang kata mak bapa saya semua tak semayang. Jadi no wonder lah yang anak-anak pun yang cukup 5 waktu ni hanya 4 daripada 40, maknanya 10% je lah. Kalau ialah walaupun sampling survey tu tak betul, kan, tapi sekurang-kurangnya yang memberi gambaran. Maknanya mungkin kemungkinannya begitulah keadaan umat hari ni yang betul-betul cukup 5 waktu 10% je kot. Wallahualam. Jabatan Perangkaan pun tak adalah tanya, kan. Dalam survey e-census pun tak ada tulis siapa yang cukup 5 waktu. Anda Muslim? Okey, sila nyatakan, kan. Dalam soalan e-census tu siap tanya, kan.
minggu ni berapa kali makan sarapan sama-sama dengan keluarga, berapa sarapan, tapi tak ada lagi lah bancian, betul-betul punya bancian isi rumah ni kan. Berapa bilangan ahli keluarga? 7 orang. Berapa yang cukup 5 waktu? Belum ada lagi lah bancian itu. Tapi rasanya kalau berdasarkan survey yang isi saya buat tu, tempat dah tingkatan 4 tu. Tadika mungkin setahun 2 tahun. Lepas tu pula masuk pula sekolah rendah 6 tahun. Dah tingkatan 4, maksudnya dah 4 tahun lagi. Berapa puluh tahun dah tu? 10, 11 tahun, 12 tahun dah belajar. Tiap-tiap tahun akan ada subjek pendidikan Islamnya. Ada kafar lagi, apa macam-macam lagi lah. Tapi inilah hasil dia tu. Sebab tu kita kena syukuri. Kita yang dah Allah Ta'ala pilih datang surau masjid ni, kena syukur. Jangan kita anggap ni biasa-biasa, kaleng-kaleng je punya nikmat. Tidak. Wallahi, ini adalah satu nikmat yang sangat besar daripada Allah, satu taufik yang sangat besar daripada Allah Ta'ala. Dia kata syukur bila Allah Ta'ala kaitkan kita, libatkan kita dengan masjid surau ini, lagi besar nikmat dia. Lagi besar nikmat dia. Man alifal masjidah alifahullah, kata Nabi SAW. Siapa yang sukakan, siapa yang cintakan, gemarkan masjid, Allah pun suka kat dia. Tengok apa hubungan dia ni. Bila kita dapat datang sentiasa memakmurkan rumah Allah Ta'ala ini, apa dia kedudukan hubungan dia, masalah kita dengan Allah SWT. Nabi SAW beritahu, siapa yang sukakan masjid, siapa yang suka dengan masjid ini, Allah pun suka dengan dia. Jadi kita kena syukur. Dan oleh sebab tu kita nak usaha supaya kita dapat makmurkan masjid, imarahkan masjid ini sebagaimana yang telah diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada kita. Hari ini bising balik masalah SOP kan. Ramai saya duduk tengok dalam WhatsApp tu lah, dalam ni ustaz-ustaz yang besar-besar ni pun dah tegur-tegur supaya SOP ni dipertingkatkan. Apa maksud dipertingkat? Bukan lagi ketat. Maksud dipertingkat ni semakin kembali kepada cara yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu maksud dipertingkatkan. Kalau dulu 3 orang je boleh semayang, yang boleh azan, boleh semayang. Lepas tu dipertingkatkan, dah semua boleh masuk datang setakat keluasan, kan. Lepas tu dipertingkatkan, boleh pula buat kuliah maghrib, kuliah subuh, dipertingkatkan. Yang ni maksud dipertingkatkan. Bukan dari dulu boleh semayang Jumaat 200 orang, dipertingkatkan dah tinggal 100 orang. Itu tak tingkat nama dia, itu penurunan. Sebab masalah surau masjid, masalah ibadah ini dia tak boleh pakai norma baru. Dia kena norma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diwariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam juga. Kan? Tapi kita ikut SOP yang telah ditetapkan oleh ulil amri, oleh pihak yang berwenang, sama ada kementerian ataupun jabatan daripada yang hal ehwal Islamnya, ataupun daripada majlis-majlis agama, daripada jabatan-jabatan agama. Itu tanggungjawab kita sebagai rakyat. Kita kena ikut. Memang ada pendapat, macam-macam pendapat di kalangan asatizah, di kalangan ustaz-ustaz, ulama-ulama. Yang tu kata begini, yang tu kata begini. Itu tak ada masalah, sebab itu memang sifat dia ilmiah, memang macam tu. Macam-macam pendapat. Ini perkara ijtihad. Tetapi bila datang kepada implementation, datang kepada pelaksanaan, maka keputusan ulil amri itulah yang dipakai. Kita boleh macam-macam pendapat ni, yang tu kata ni, yang ni kata begitu. Tapi bila datang, macam mana kita nak praktikkan, nak implement, itu keputusan, balik kepada keputusan ulil amri. Jadi yang mana tak setuju, yang mana ada pendapat lain pun, dia kena ikut juga apa yang ulil amri katakan. Jadi macam tu, itu kita kena faham kaedah-kaedah dalam agama Allah SWT ni. Tetapi dalam masa yang sama, kita berdoa, kita berusaha semoga satu masa
kita akan dipertingkatkan. Maksudnya SOP masjid ini akan dipertingkatkan sehingga kita dapat kembali semakin mirip dengan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat memakmurkan masjid mereka. Secara Rasulullah SAW dan para sahabat mengimarahkan masjid mereka. Sebab itu dalam kitab Hayatus Sahabah ini, kitab Hayatus Sahabah yang kita duk baca ni, nama dia Hayatus Sahabah, iaitu kehidupan para sahabat Nabi SAW. Sebab itulah ada ditulis satu bab yang khusus, yang diberi tajuk Limaza buniyal masjid, kenapakah dibina masjid, wa madza kanu yaf'aluna fiha, dan apa yang mereka, yakni para sahabat Nabi SAW dan sahabat Rasulullah SAW telah lakukan di dalam masjid itu. Maknanya ini adalah satu bab yang khusus nak cerita apa amalan-amalan yang ada dalam memakmurkan masjid Allah Subhanahu taala yang telah dilakukan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk hari ini kita tengok satu riwayat. Ini satu lagi apa yang telah wujud di dalam masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, masjid para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa akhraja At-Tabarani, Imam At-Tabarani telah merekodkan fil Awsat, dalam kitab dia Al-Awsat, min Kulayb ibn Shihab, daripada Kulayb bin Shihab rahimahullah. Dia ni seorang tabi'in. Qala, dia kata, sami'a Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu. Satu hari Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu telah mendengar. Jadi Sayyidina Ali ni semua orang tahulah, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu merupakan orang yang telah dikatakan kanak-kanak pertama yang beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang boleh katakan dah, walaupun dia taraf sepupu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada awalnya, tetapi dia begitu rapat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam telah jodohkan juga dengan ananda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha. Dan dia menjadi orang yang begitu disayangi oleh Rasulullah. Tetapi Sayyidina Ali bin Abi Talib ini juga antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling, kita kata apa, ditohmah lah. Sebab ramai sangat yang minat kat Sayyidina Ali ni, yang memuja Sayyidina Ali ni, sehingga dengan sebab ta'assub mereka kepada Sayyidina Ali, sehingga Sayyidina Ali ini diangkat melebihi yang sepatutnya. Jadilah grup-grup Syiah. Grup Syiah ni asal dia itu je, terlebih sangat minat dengan Sayyidina Ali, terlebih sangat. Maka akhirnya mereka mendatangkan perkara-perkara yang menyebabkan terselewengnya sampai ke peringkat akidah. Sampai ke peringkat akidah. Jadilah buat-buat Syiah. Jadi Sayyidina Ali bin Abi Talib, dia kata, katanya siapa nama tadi, Kulayb, dia kata satu hari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu telah dengar sahhata fil masjid, satu suara yang keras, satu suara yang apa, gema dia tu kuat dalam masjid. Dalam masjid dia dengar fil masjidi yaqra'una al-Quran. Suara tu ialah kerana mereka itu membacakan Al-Quran, membaca Al-Quran, wa yuqri'unahu, membacakan dan dibacakan Al-Quran. Apa maksud dia? Maknanya yang bunyi bergaung dalam masjid itu ialah kerana ramainya orang yang sedang baca Quran dan sedang dibacakan Al-Quran. Maknanya ini tadarus. Bukan seorang-seorang dia baca seorang-seorang, itu tilawah tu seorang-seorang. Ini tak, maksudnya yang tu baca, yang ni dengar, yang ni pula baca, lepas tu yang tu pula dengar. Sebab itu nama dia yaqra'un al-Quran wa yuqri'unah. Ataupun kalau lebih ni kita kata tadarus lah kalau kata zaman kita sekarang. Maknanya dalam masa membaca, mendengar, menyemak itulah akan adanya maknanya kalau yang silap ditegur kesilapan dia bacaan,
Jadi masa tu bergema dalam masjid ni. Maksudnya pada masa tu di dalam masjid ini adanya dihidupkan, adanya majlis, adanya program yang orang masjid ini membaca Al-Quran satu sama lain. Ini satu bentuk, satu bentuk amalan yang wujud di dalam masjid pada masa itu. Baik. Faqala, bila Sayyidina Ali tengok orang duk baca Quran, riuh bunyi dalam masjid ni. Sahah ni maksudnya satu suara yang kuat, riuh lah kalau kita kata riuh. Oh, bunyi yang tu, yang sana baca, yang sini dengar, macam tu. Bila macam tu, kata Sayyidina Ali bila dia tengok keadaan ini, tuba lihaula, kata Sayyidina Ali, berbahagialah mereka ini semua, berbahagialah, beruntunglah, bertuahlah orang-orang ni semua. Kata Sayyidina Ali lagi, haulai kanu ahabban nasi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Katanya Sayyidina Ali, haulai kanu, mereka inilah, orang yang semacam inilah yang merupakan ahabbun nas, sekasih-kasih manusia, yang paling dikasihi, yang paling disukai ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita cuba gambarkan, Sayyidina Ali dia dengar riuh dalam masjid, riuh dengan orang sedang baca Quran, orang sedang belajar Quran, orang sedang semak antara satu sama lain bacaan Al-Quran. Dia pun masuk, dia tengok, bila tengok suasana macam tu, betapa ramainya orang yang sedang membaca Quran, yang sedang belajar Quran, yang sedang tadarus Quran, ramai-ramai ni, maka kata Sayyidina Ali, tuba lihaula, bertuah, berbahagialah orang-orang ini. Kerana apa? Kerana mereka inilah, kata Sayyidina Ali, kanu ahabun nas ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, inilah golongan yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya orang yang membaca Quran, seorang baca, seorang dengar, seorang orang lain pula sama-sama belajar Al-Quran, maka inilah yang menjadi kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh At-Tabarani. Manakala satu riwayat lagi ialah daripada Al-Bazzar, riwayat yang hampir sama. Dalam riwayat Al-Bazzar ini juga bersumber daripada Kulayb, daripada Kulayb bin Shihab rahimahullah. Dia kata, kana Ali fil masjidi ahsibuhu qal masjidil Kufah. Dia kata satu hari Ali radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu di dalam masjid, dan katanya orang yang bercerita, aku maknanya aku rasa masjid itu ialah Masjid Kufah. Masjid Kufah maknanya ini zaman Sayyidina Ali menjadi khalifah, dan Sayyidina Ali sudah berpindah daripada Madinah ke Kufah pada masa itu. Ni maknanya kalau betul Masjidil Kufah, maknanya ini adalah cerita semasa zaman era Sayyidina Ali menjadi khalifah, bukan Masjid Nabawi. Kan Sayyidina Ali lepas dia jadi khalifah semua, akhirnya dia berpindah ke Kufah dan mengalihkan, maknanya pusat pentadbiran pada masa itu daripada Madinah ke Kufah. Jadi cerita ni berlaku di Masjid Kufah. Dalam riwayat yang pertama tadi tak dinyatakan, tapi dalam riwayat ini dinyatakan ia adalah Masjid Kufah. Mana zaman dia menjadi khalifah, jadi Amirul Mukminin. Jadi Sayyidina Ali radhiyallahu anhu satu hari dia masuk Masjid Kufah. Dia telah masuk Masjid Kufah, fasami'a, maka dia telah mendengar sahhata syadidah, bunyi riuh yang sangat kuat. Faqala ma haula, maka dia tanya, ni siapa mereka semua ni? Faqal, maka dijawab, diberitahu kepada beliau, qaumun yaqra'una al-Quran atau yata'allamuna al-Quran,
Orang pun berjawablah, wahai Amirul Mukminin, ini adalah satu puak-puak, satu grup satu kaum, satu grup yang mana mereka ini sedang membaca Quran ataupun sedang belajar Al-Quran. Macam tadilah belajar, maknanya kalau baca ni dia baca seorang-seorang. Belajar ni maksudnya dia saling semak, ada orang mengajar, ada orang menjelas, ada orang macam tu. Tapi bunyi riuh. Yalah, kalau belajar Quran sepatutnya kena riuh lah. Kat sini belajar Quran macam mana? Sini ada kelas tajwid tak? Ada kelas tajwid? Ustaz mana ajar sini kelas tajwid? Boleh tak kalau kita belajar tajwid, murid-murid senyap je? Kalau macam tu tak jadi. Ni bukan belajar sejarah. Belajar sejarah tak apa, seorang je ustaz lah, cikgu duk cerita kat depan tu, ni macam ni, tak apa. Tapi kalau Quran ni tak boleh. Quran ni nak tak nak dia mesti talaki, dia kena juga murid tadi pendengarkan bacaan kepada guru dia, dan guru ni kena dengar anak murid ni baca. Lepas tu kalau betul baru dia cakap betul, maknanya dia recognize. Lepas tu baru selesai pelajaran kan. Dia tak boleh ajar saja macam tu, lepas tu pandai-pandailah kau faham macam mana, kau sebut betul tak betul, tak boleh. Sebab Quran ini bila kita kata belajar baca Quran, dia kena betul-betul. Kalau tak nanti siapa nak bertanggungjawab dengan bacaan kita? Kalau tak ada guru yang dengar bacaan kita ni, yang telah certified bacaan kita ni, siapa besok nak bertanggungjawab dengan bacaan kita? Saya dah cerita dulu lah, awal-awal dah berapa tahun kan, saya selalu cerita macam mana kurang-kurangnya bacaan yang wajib dalam solat. Bacaan yang wajib, dan bacaan yang wajib dalam solat ini tak semestinya Quran. Sebab tahiyat itu bukan Quran, tetapi dalam solat tahiyat itu, tahiyat akhir itu adalah level dia sama macam Quran. Sebab sama-sama rukun. Sama-sama rukun qauli, rukun yang kena sebut. Takbir, Fatihah, lepas tu tahiyat. Itu rukun salam kan. Itu rukun-rukun qauli. Assalamualaikum, kena betul tu. Siapa yang pernah cek cara salam tu, betul ke tak betul? Kan? Sebab kita ni kadang-kadang terheret dengan bahasa Melayu, bahasa logat kan. Sedangkan dalam solat tak boleh main bahasa logat kita. Kita kalau orang Melayu kita ni biasa, kalau dalam harian ni bagi salam ni biasalah Assalamualaikum kan. Tapi kadang-kadang tak betul. Kalau nak Kelantan kan, Assalamualaikum, kong lah mana? Assalamualaikum. Jadi dalam solat tak boleh Assalamualaikum warahmatullahi. Kau malah mana? Tak boleh. Kat luar tu ialah tak betul pun tak apalah, taklah mendatangkan mudarat sangatlah, cuma tak dapatlah pahala bagi salam. Tapi kalau dalam solat, batal solat tu. Ataupun Assalamualaikum. Macam biasa dengar tak macam tu kan? Assalamualaikum. Kita pergi rumah orang kan, nak panggil tuan rumah ni, nak bunyi, orang kata nak bunyi beradab, nak bunyi halus, bunyi dia ada sopan santunnya. Kau nak sopan santun dalam semayang, kau jangan buat macam tu. Assalamualaikum warahmatullahi. Orang sebelah tak gelak tu dah kira dah okey lah, masalah tak sah solat tu. Itu pun nak kena dengar, sebab tu rukun qauli. Allahu Akbar. Kita takbir ni tiap-tiap hari kita takbir kan. Tapi masalah dalam solat nak takbir kena betul. Tak boleh main taruk je. Allahu Akbar. Itu yang kita istighfar kat luar tu. Allahu Akbar budak ni. Itu lain takbir, yang tu tak apalah lagi. Tapi kalau dah solat tak sah solat buat macam tu. Itu benda dah jadi bahasa Melayu ni jadi payah juga kadang-kadang. Kita terbawa-bawa. Itu yang kita tak perasan. Tapi Fatihah ni selalu orang perasan lah. Jadi Fatihah ni tak ada masalah. Kita nak bawa lagu Mekah, nak bawa lagu Madinah, nak bawa lagu Sudais, nak bawa lagu apa,
inilah qura-qura para qari ni tak kisah, tariklah macam mana, tapi kena betul. Jangan lagu je saja betul, huruf entah ke mana kan. Betul ni pula ada yang betul tepat sungguh, ada yang sekira-kira lulus untuk dibaca walaupun salah tapi masih sah. Okey lah juga. Jadi itu semua kita kena jaga. Sebab itu Nabi SAW begitu cinta orang yang belajar Al-Quran ni. Sebab tu Quran ni memang kena berbunyi bila belajar Quran kan. Mula gurunya, ustaznya kena pendengarkan bacaan. Lepas tu dia pula nak kena dengar murid dia punya bacaan. Barulah sahih kita punya belajar Quran. Kalau setakat datang ustaz yang duk cerita, ini apabila hukum nun mati ni bertemu dengan ni, ya waw min nun, hukum dia bunyi dia kita kena berdengung macam ni. Lepas tu balik masing-masing. Jadi ke tak jadi tu? Dengung semua dengung. Ikhfa pun dengung, ikhlak pun dengung, idgham pun dengung. Tapi dengung-dengung ni semua lain-lain ni. Semua lain-lain dengung ni kan. Yang tu nak kena. Sebab tu kena talaqi, kita kena musyafahah, kita kena direct juga beradab. Jadi Sayyidina Ali ceritanya di Masjid Kufah, dia telah dengar riuh tadi yang bersangatan, dia masuk-masuk, dia tengok orang ramai. Dia pun tanya, ni siapa ni? Maka diberitahulah kepada mereka ni semua sedang baca Quran ataupun sedang belajar Al-Quran. Faqala, maka kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, amma innahum kanu ahabban nas ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya mereka ini semua adalah orang manusia yang paling dikasihi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Perhatian. Maknanya di sini di Kufah. Bila di Kufah, maknanya ni kebanyakannya ialah orang Kufah. Bukannya sahabat-sahabat Nabi di Madinah. Tetapi Sayyidina Ali kata inilah orangnya yang ahabbun nas ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah sekasih-kasih manusia kepada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Sebab yang dikasihi oleh Rasul itu bukan batang tubuh orangnya. Macam mana Sayyidina Ali berani kata orang inilah yang Nabi paling suka, sedangkan Rasulullah dah wafat. Zaman dia jadi khalifah ni maksudnya zaman yang Rasulullah dah wafat, dah berapa puluh tahun dah. Tetapi Sayyidina Ali berani kata macam tu kerana Sayyidina Ali merujuk kepada amalan orang tu, bukan pada batang tubuh orang tu. Sebab tu Sayyidina Ali kata inilah orang yang paling disukai oleh Rasulullah, sedangkan orang tu Rasulullah tak pernah jumpa dan mereka tak pernah jumpa pun Rasulullah. Mereka bertaraf tabi'in sahaja. Tetapi Sayyidina Ali berani melabelkan demikian kerana amalan mereka itu. Jadi kita ini juga berpeluang untuk menjadi orang yang paling dicintai, disukai, disayangi oleh Rasulullah jika kita juga menghidupkan amalan yang sama, jika kita juga melakukan amalan yang sama daripada amal-amal masjid. Macam tu. Jika kita pun buat macam yang orang Kufah ni buat, insya-Allah walaupun tak ada orang datang nak bagi tahu gitu kat kita, tapi insya-Allah kita juga berpeluang untuk mendapat kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kena tengok di masjid kita ni, surau Al-Furqan kita ni, ada tak majlis tadarus? Ke nak tunggu Ramadan je? Rugilah kita. Jadi kita kena buat majlis tadarus. Tapi tak tahulah SOP sekarang ni mungkin tak membenarkan. Tetapi kita kena ada cita-cita. Kita kena ada, kita semualah kan, kena fikir macam mana satu masa kita pun boleh buat macam orang Kufah ni buat, iaitu mereka menghidupkan dalam masjid surau itu amalan membaca Al-Quran, amalan belajar, membaca dan dibacakan Al-Quran. Boleh tuan-tuan? Kita cek tengok. Saya tak tahulah surau kita ni, Al-Furqan kita ni macam mana dibuat. Tetapi kena masuk dalam agenda. Macam mana masjid surau Al-Furqan ini pun
akan dapat dihidupkan dengan majlis-majlis yang sedemikian. Semua duk pakat baca Quran, biar bunyi berdengung-dengung, bergaung-gaung masjid kita ini dengan kelas-kelas, dengan program aktiviti membaca Al-Quran, bertadarus Al-Quran. Jangan nak tunggu Ramadan sahaja. Kalau bulan Ramadan kita boleh buat, apa salahnya kita buat bulan di luar Ramadan? Bulan Ramadan kita boleh datang masjid surau ni paling lambat pun Isyak. Lepas tu kita boleh lajak sampai pukul 12 baru balik rumah. Yalah, lepas tarawih ada apa nama, mori, lepas tu ada tadarus. Nak ngabih tadarus, lepas tadarus mori lagi sekali pula, mori tadarus pula kan. Tengok-tengok balik rumah pukul 12. Okey je tu. Kenapa tidak bulan Ramadan kita tak boleh nak balik rumah daripada masjid ini pukul 12 juga? Kan? Sekarang pun kita tak boleh lah, SOP. Tapi kalau kita ada niat nak buat macam tu, tak mustahil Allah akan ubah SOP. Kalau kita betul-betul berkehendak, semua orang fikir macam tu, ya Allah, pertingkatkanlah SOP ni supaya semakin kami ni dapat semakin mirip memakmurkan rumah Engkau sebagaimana para sahabat Nabi SAW telah memakmurkan masjid-masjid mereka. Tengok ni bukan zaman Nabi. Maknanya inilah daripada zaman Nabi SAW sampai pada para tabi'in, macam itulah mereka menghidupkan masjid. Dan sepatutnya itulah yang kita wariskan, itulah yang kita warisi dan kita wariskan. Jadi kita kena letak di hadapan kita kefahaman ini. Semoga insya-Allah kalau kita ni pakar-pakar doa sungguh, Allah Ta'ala boleh buat segala-galanya, tuan-tuan. Tapi kalau kita yang dah datang masjid surau pun dah rasa seronok, semayang jauh-jauh, rasa seronok, boleh balik cepat-cepat, nak iktikaf lama-lama pun tak payah dah, tak boleh dah. Kalau kita pun dah mula rasa macam tu, takut-takut Allah Ta'ala angkat balik nikmat ni, Allah ketatkan balik. Ketatkan balik lah tinggal 3 orang yang boleh azan, boleh semayang. Baru 14 minggu pula tak berjemaat. Itu dah kena dah sekali. Tak mustahil, tuan-tuan. Sebagaimana tidak mustahilnya kalau orang masjid surau ni benar-benar bertawajuh, merintih, munajat pada Allah tiap-tiap malam dalam sujud mereka, dalam solat mereka. Ya Allah, rindunya kami nak hidup kami berazam. Ya Allah, ni kami dah dengar sahabat-sahabat dulu buat macam mana di masjid mereka, kami pun nak ikut, nak cuba hidupkan. Ya Allah, kan, Kau pertingkatkanlah SOP ni supaya kami pun dapat semakin hampir dengan apa yang telah diwariskan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat pada kami. InsyaAllah Allah Ta'ala yang pegang segala-gala. Tak mustahil dan sangat mudah untuk Allah Ta'ala buat. Jadi semoga Allah SWT bagi taufik untuk kita faham perkara ini, kita dapat amalkan dan kita dapat sampaikan pula kepada saudara-saudara kita yang lain, insya-Allah Ta'ala. Semoga saya sudahilah dengan kata-kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, fa in kana sawaban fa min Allah, jika ada yang benar maka itu daripada Allah, wa in kana khata'an fa minni wa minasyaitan, jika ada salah dan silap maka itu adalah kelemahan saya dan dorongan syaitan. Semoga Allah ampunkan saya, tuan-tuan, puan-puan, saudara saya sekalian dapat maafkan saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdas syakirin wa syukru lahu syukrul hamidin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal 'amal alladhi yuballighuna hubbak. Allahumma arzuqna hubbak wa hubba rasulik wa hubba man yanfa'una hubbuhu 'indak bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.